أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksud daripada ayat yang sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayai beriman dengan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah radhiyallahu anhu menerangkan bahawa ayat yang dibacakan sebentar tadi itu merupakan satu dalil atau satu pokok yang besar yang menganjurkan kepada manusia yang beriman agar meniru Nabi SAW fi qaulin wa amalin, dari sudut percakapan maupun dari sudut perbuatan. Ikutlah Nabi dari sudut percakapan maupun perbuatan, bahkan dari sudut apa sahaja. Pernah satu ketika para sahabat Nabi SAW, ada satu orang sahabat Nabi yang duduk berjiran dengan satu orang yang bukan Islam, yakni orang kafir. Jadi orang kafir ini adalah orang yang sangat benci kepada Islam. Tak silap saya beragama Yahudi. Lalu apa yang dia buat? Dekat situ ada satu laluan ada satu laluan ayak lah. Satu laluan ayak ni, satu air ni, laluan ni, bila air tu nak lalu, maka daripada tandas rumah orang Yahudi tadi tu, dia buatkan lorong yang mana air tu akan mengalir terus pergi ke rumah orang sahabat Nabi tadi. Lalu sahabat Nabi ni tak ada masalah. Bila pagi dia bangun, dia nampak ada najis, dia pun buangkan. Dia nampak ada benda tak baik, apa contohnya benda-benda yang kotor, dia ambil, dia buang. Berterusan sampai macam tu. Lalu si Yahudi tadi, yang kafir tadi ni, dia ni buat dalam keadaan dia benci, dengan tujuan supaya orang tu marah. Tapi bila orang tu tak respon, dia pula yang marah. Jadi kita boleh ambil satu contoh kat sini. Bila orang provoke kita, kadang-kadang kalau kita tak layan, itu lagi bagus sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang yang dia provoke ni, bila orang tak layan, dia sendiri jadi marah. Lain kali dia sendiri pergi macam tu lah. Lain kali dia sendiri balik. Sebab dia tak puas, dia geram sebab orang ni aku nak bagi dia marah, dia tak boleh marah. Dia pergi jumpa dengan sahabat Nabi. Dia kata, pasal apa hang tak marah? Pasal apa hang tak marah? Aku buat macam-macam dah. Sahabat Nabi kata, tak ada keperluan untuk aku marah. Nabi aku mengatakan adalah orang yang paling baik, adalah orang yang paling yang besar, yang boleh menahan marah dia. Memang Nabi kau ajak semua benda? Ya, ni soalan dia. Memang Nabi hang ajak semua benda? Semua benda Nabi hang ajak? Tahan marah pun Nabi ajak? Ya. Nabi aku ajar daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara, semuanya Nabi aku ajak. Daripada cara nak memerintah negara, sudut politiknya, macam mana nak memimpin kerajaan Islam atau memimpin satu masyarakat Islam, nak jadi pemimpin pun Nabi ajak cara dia macam mana, sampai ke sekecil-kecil perkara, sampai cara nak buang air pun Nabi kami ajak. Cara nak buang air Nabi kami ajar, cara dia macam mana, adab dia, duduk macam mana, semua Nabi kami ajar. Bermakna setiap daripada kita ini
setiap daripada umat Nabi Muhammad, apa sahaja yang nak dilakukan, semua contoh itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulin wa amalin. Maka sebab itulah Imam Ibn Kathir mengatakan ia adalah satu dalil yang paling besar bahawa manusia, ayat yang kita bacakan tadi, dalil yang paling besar bahawa manusia ini dituntut untuk meniru Nabi SAW dari sudut percakapan maupun perbuatannya. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tadi agar kita mengambil contoh, mengambil pengajaran daripada sudut apa? Daripada sudut yang dinamakan dalam pengajian Islam, iaitu ilmul akhlaq, yakni ilmu akhlak. Maka kita akan sentuh perkara itu. Pada malam ini bukanlah slot saya yang sepatutnya, jadi saya tak bawakan pengajian kitab yang saya bacalah, supaya tidak jadi orang kata misalnya ala Sayyidina Muhammad apa nama ni, terlompat-lompat nanti kitab tu. Jadi kita yang hari yang kita baca kitab apa nama tu, kitab Risalah Muawanah, pada hari lain lah, pada hari yang sepatutnya jadualnya. Maka pada malam ini kita terangkan sedikit, iaitu apa itu yang dinamakan ilmu akhlak, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Ditanyakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, ya Sayyidil Habib, ma huwa ilmu tasawuf, apa itu ilmu tasawuf? Jawab Sayyidil Habib, wa huwa ilmu akhlak. Tasawuf adalah ilmu akhlak. Jadi kalau kita faham ilmu akhlak, oh akhlak, oh okeylah. Tapi sebab apa? Sebab sebahagian hari ni bila sebut ilmu tasawuf, tasawuf ni tak boleh pakai lah, tasawuf ni pelik-pelik ni, tasawuf ni sekali mula buat panggil pelik-pelik ni. Itu dia rujuk ilmu tasawuf pada ustaz yang salah, pada pembahasan yang salah, pada penerangan yang salah. Ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang Islam. Ilmu tazkiyatun nafs juga dikenali sebagai ilmu penyucian hati dan penyucian jiwa. Ilmu yang mana ianya berkait dengan penerimaan Allah kepada amalan kita. Makna amalan itu bukan sahaja dia itu terbatas dengan syariatnya, sah tak sah, batal tak batal, itu memang diambil kira. Kemudian diambil kira dari sudut akidahnya, dia tahu siapa dia sembah. Kemudian ilmu tasawufnya, iaitu bagaimana dia menjaga kesucian solat supaya tidak tercampur dengan anasir-anasir lain seperti riya, takabur, ujub dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, innama bu'ithtu li utmi masalihul akhlaq, atau kama qala SAW, salihal akhlaq, atau kama qala SAW. Daripada Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Inilah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cumanya hari ini jangan kita mengambil ringan dan memandang satu benda yang tidak penting kepada perkara yang dinamakan akhlak atau nama lainnya adab, yang mana ia termasuk dalam pembelajaran ilmu tasawuf. Kerana bila disempitkan, itu yang kita nampak akhlak. Apa dia akhlak? Akhlak ni adab. Adab ni adab masuk masjid, adab pakai baju, adab bersama isteri, adab masuk rumah, adab naik kereta. Jadi kita disempitkan adab tu hanya pada perkara-perkara tertentu. Walaupun perkara yang saya sebutkan tadi itu tidak salah, memang semua itu berkaitan dengan adab dan akhlak. Akan tetapi ingat, disebutkan akhlak Nabi ini daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, semuanya dalam rangkuman apa? Dalam rangkuman yang kita sebutkan tadi, ilmu akhlak. Nabi SAW tidak mengajarkan, tidak diutuskan Allah untuk ajarkan kepada kita adab pakai kasut sahaja, adab masuk tandas saja, adab masuk rumah saja. Tetapi adab yang dibawa oleh Nabi SAW daripada awal kehidupan sampailah kita pejam mata berjumpa Allah Ta'ala satu hari nanti. Semuanya dari sudut ibadah. Maka kita tengok daripada sudut akhlak kita, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Adab dengan Allah, adab dengan orang banyak orang jaga, adab dengan makhluk banyak orang jaga. Tapi adab dengan Allah kadang-kadang kita fail. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab ni maksudnya dia kadang-kadang dia bukan perkara yang saya sebutkan kat sini, saya sebutkan sekadar kesimpulannya lah. Bukan semestinya adab itu dia berkait dengan dosa pahala, tetapi ia berkait dengan
dengan buruknya peribadi dan sifat seseorang. Maksudnya seperti contoh, kita semua dah tahu dekat sini, tak ada siapa pun di sini yang mengatakan siapa yang masuk masjid atau surau dengan kaki kiri dia berdosa masuk neraka. Tak ada orang kata. Sebab kita semua tahu ianya adalah adab dan sunnah, dituntut untuk buat, tetapi kalau tidak dibuat tidak berdosa. Kita faham? Semua jelas di situ. Walau macam mana pun, bila mana seseorang itu kerap dalam perbuatan buruk adab dan akhlaknya pada Allah, kerap diulang-ulang, maka tidak mustahil satu hari akan menjerumuskan dia kepada jauhnya dia daripada Allah Ta'ala, akan menjerumuskan dia itu dalam perkara yang terang-terang melanggar syariat Allah, ataupun perkara-perkara yang mungkar dan maksiat kepada Allah. Semua perkara itu bermula daripada benda yang kecil. Semua perkara bermula daripada benda kecil, iaitu bagaimana seseorang itu memandang rendah, memandang ringan kepada adab-adab Nabawiyah Asy-Syarifah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak pandang pun, ala setakat adab pakai kasut, adab masuk masjid, adab masuk surau dipandang rendah. Maka seseorang yang tak mampu menjaga sunnah Nabi pada bab pemakaian kasut, jangan berangan nak mengakukan sunnah Nabi bertahajud di pagi hari, nak bertahajud di malam hari, nak bangun pukul 2-3 pagi, nak berqiyam mulai sampai 100 rakaat. Bab pakai kasut pun dia rasa tak penting nak ikut Nabi SAW. Benda kecil tak dapat nak ikut benda yang besar. Benda yang kecil, masuk surau, masuk masjid kaki kanan pun kita bukan dia melawan, tapi dia tak rasa penting. Dia kalau melawan ni, pakailah kaki kiri ke kanan pun beli apa, yang tu yang melawan. Dia tak melawan, cuma dia rasa macam tak ada apalah, nak diisu lah. Dia kata benda kecil lah, masuk kiri kanan pun tak ada masalah, tapi ianya besar di sisi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sebab tu timbulnya hari ni orang bila nampak orang pakai serban, pakai kepala, ini pakai serban, dia kata adat orang Arab. Ini adat orang Arab aja, tak ada masalah. Maka kita jawab, ianya mungkin kecil di pandangan awak, ianya pakaian orang Arab awak katakan, tapi di pandangan kami, ia adalah satu pakaian yang diagungkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang namanya tertulis di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Muhammad buat, kami suka. Tak kisahlah masalah benda tu pun, benda tu jadi isu, benda tu jadi bahasan juga, jadi nak dibahaskan. Dia kata sebelum Nabi pakai serban dah ada orang pakai serban. Kalau macam tu tak ada langsung sunnah Nabi Muhammad yang kita boleh amalkan dalam dunia ni. Memanah pun dah ada orang manah sebelum Nabi Muhammad, berenang pun dah ada dah sebelum Nabi Muhammad, jubah dah ada dah sebelum Nabi Muhammad. Dia bukan Nabi Muhammad yang mencipta, tapi bila Nabi suka benda tu jadi sunnah. Kadang-kadang ini masalah misalnya ala sayyidina Muhammad. Adab kita dengan Allah Ta'ala dari apa-apa sudut. Sebab itu kalau kita melihat seseorang yang mana bila mana dilaungkan azan, kalau di dalam rumah lah, di dalam rumah, seseorang kalau orang dalam rumah ni bila dia dengar laungan azan, dia tidak ada rasa satu perasaan macam dah bang, dah azan sikit tu orang kata paling orang Kedah kata paling koman-koman sepanah lah. Maksudnya dia takat-takat dah azan dah. Ada sikit perasaan tu, itu dah kira masih lagi ada dia punya rasa, dia orang panggil apa? Adab dengan Allah Ta'ala. Oh, dah sampai seruan. Tapi ada orang boleh baring sambil main telefon lagi. Saya tanya lagi, siapa bang? Pelan suara ni. Dia sambil baring aja. Siapa bang ini? Lain pula suara dia. Dia tak ada langsung satu perasaan dia mendengar Allahu Akbar tu, tak ada rasa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu dia tak ada perasaan. Lag je. Tak ada apa-apa rasa. Dosa Ustaz, bukan cerita dosa pahala, tapi saya ceritakan tadi itu maksudnya tak ada langsung ke rasa ketakziman tu, maksudnya satu rasa mengagungkan kepada kalimah Allah dan kalimah Nabi Muhammad itu. Lagi teruk kalau yang baring tu, kalau ada juga rasa macam dah azan dah, tapi tak main juga surau tu, tak apa lagi, tapi ada juga rasa tu kira okey lah. Tentang yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya selalu bila mana masalah ala sayyidina Muhammad, bila dah qomat, bila saya betulnya ke depan untuk pegang mic, saya selalu lah tolong penuhkan saf, istau li solah rahimakumullah, istau li solah rahimakumullah. Penuhkan ruang hadapan saf, penuhkan saf. Kalau boleh jangan bertangguh-tangguh lagi. Minta maaf, ni bukan saya tegur, ni maksudnya saya share, saya kongsikan. Nampak ibarat dia macam ni nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni, nak jumpa dengan Allah Ta'ala ni, tunggu imam, tunggu nak takbir, kita boleh duduk lagi, rasa itu kurang adab dengan Allah Ta'ala, kurang adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, tuan-tuan sebagai ayah, tuan-tuan ibu-ibu sebagai mak, hajah-hajah kata sebagai mak ataupun sebagai kita sebagai ayah, cuba kalau kita panggil anak-anak kita macam tu, makan, duduk dulu.
bangun slow, bangun lambat. Saya tak tahu lah kalau tuan-tuan, kalau arwah ayah saya dulu dia tak tahu tengalung dah pasal pinggan tu dah tengalung kepala dah. Kan orang dah panggil waktu makan ni dia buat relax, dia buat lambat lagi apa semua. Ni barang bayangkan bila muazzin menyebutkan qad qamatis salah, dah sampai ni nak bangun ni, nak mendirikan sembahyang ni, bukan benda biasa ni, bukan nak pi dengar ceramah politik, bukan nak pi dengar perbahasan isu undang-undang ni, nak datang berjumpa dengan Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula, malikul mulk, raja segala raja. Tiada kerajaan dalam dunia ini yang setanding kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila sampai seruan tu kita boleh relax lagi apa semua. Kata Ustaz, kami nak bagi penuh suah depan dulu. Berapa siapa nak balik cepat? Subuh ya, tak ada apa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dan ini maksud saya, ini perasaan kita. Perasaan kita. Maksudnya dia nak satu rasa macam bila misalnya Anas Sayyidina Ahmad sampai je seruan, jom semayang. Okey, dia macam tu. Dia ada satu, orang kata himmah. Sebagai itu satu-satu bukti kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai adabnya. Kemudian adabnya yang lainnya dengan Allah Ta'ala, dari sudut kita beribadatnya, dari sudut kita melakukan amal jariahnya. Itu yang ada adab yang lain tu, termasuklah dengan menjaga zahir ibadat itu, yakni dengan syariatnya, dengan hukum hakamnya kena tahu. Misalnya Sayyidina Muhammad, hukum hakamnya kena tahu. Dan kita maksudnya tahu apa yang fardu ainnya lah, yang wajib apa dia dalam bab semayang. Ini kadang-kadang bila mana kita pergi tu tempat, imamnya sujud sahwi, jemaah tak sujud sahwi. Misalnya Anas Sayyidina Muhammad, yang kalau tanya kenapa jemaah tak sujud sahwi, imam yang salah bukan kami. Ya, imam yang salah, imam yang terlupa, tapi kami tak sujud sahwi. Jadi awak tak sujud sahwi itu, awak dah mufarakah belum? Tak mufarakah, batal semayang. Kalau dia nak tak mau sujud sahwi dengan imam, dia mufarakah. Mufarakah dengan imam baru dia boleh tak mau sujud sahwi. Tapi kalau imam sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, batal semayang dah. Itu contohnya lah. Ada adab yang lain itu memang kita dah pelajari lah. Di sini ada yang mengajar fiqh dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada adabnya, ada pemakaiannya macam mana. Adakah wajib pakai serban? Adakah wajib pakai jubah? Adakah wajib pakai baju Melayu? Adakah wajib pakai kurta? Tak wajib. Yang wajibnya nutup aurat. Satu. Yang keduanya, sebagai adabnya, memakai pakaian yang bersih. Bersih dekat sini maksudnya pakaian yang elok lah. Elok. Bukan pakaian tu yang mana pakaian kain pelekat yang tu lah dia buat tidur, kain pelekat tu buat pi jamban, kain pelekat tu buat pi merkit. Kain pelekat yang sama buat sembahyang. Itu kalau dia ghibah tu bukan lalat, orang pun boleh mati. Jadi dia pakai kain yang sama, jadi dia ikut dan. Itu maksudnya kita jaga pakaian dan sebagainya. Pakai pilah baju Melayu kau semua, t-shirt pun boleh, asalkan kita pakaian kita tu bersih dan menutup aurat. Cuma pesanlah kepada kadang-kadang kita kesian sikit pada sahabat-sahabat, kepada orang-orang muda yang datang, yang bekerja dan sebagainya. Bila semayang pakai t-shirt tu, kalau boleh masukkan dalam baju, dalam seluar, masukkan dalam seluar. Saya bila dia sujud terselak, bila terselak tu nampak bahagian pinggang aurat tu, batal semayang, kesian. Kita kesian nampak banyak orang buat macam tu. Selit kalau boleh selit. Kalau dia punya baju tu buh dalam, tain dalam, tak apa, sebab dia pakai seluar. Bagusnya pakai kain lah. Tapi kadang-kadang dia reja singgah apa semua. Bila dia semayang, bila dia sujud tu kan terangkat. Bila terangkat tu nampak bahagian belakang ni. Bila bawah daripada pusat tu, maka nampak aurat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan pun samalah. Kalau hak pakai baju Melayu kan, pakai baju Melayu kan, hak pakai baju Melayu, hak pakai baju sekerat ni. Kalau yang jenis pakai biasa pakai t-shirt dalam tak, pakai t-shirt ke pakai pagoda ke apa, kalau boleh lah, kalau boleh baju pagoda tu selit kat dalam, masukkan dalam. Sebab apa? Dia bila baju kita ni terbuka, aurat yang dilihat daripada sini, dia tak dikira aurat daripada bawah, dikira aurat daripada depan. Maksudnya kalau kita pakai kain pelekat bawah pusat, biasa orang lelaki pakai bawah pusat, ada lah setengah tu dia pakai atas pusat. Bila dia pakai atas pusat tu kadang-kadang dah lah, maksudnya dah lah hadus dia ada pun dah ke depan. Bila dia punya simpulan kain tu lagi ke depan, dah nampak besar sikit. Tapi biasanya dia pakai bawah. Bila pakai bawah pusat, kita punya aurat ni pusat. Bila aurat kita pusat, kain dia bawah pusat. Kalau dalam dia tak pakai baju, ni contohnya lah, dalam tak pakai baju apa-apa. Jadi bila dia punya baju dia tu besar lah kan, maksudnya ada ruang tu, jadi boleh nampak aurat daripada bawah tu. Dia kata, ustaz kami mengaji dulu, ustaz kami sebut aurat daripada bawah tak batal. Daripada bawah ni maksudnya daripada bawah lutut. Sini tak dikira bawah, sini kira depan. Pusat sampai lutut. Jadi kat depan ni semua depan. Yang keliling ni, keliling semua batal, termasuk atas.
Yang tak batal ni hak belah bawah. Jadi kalau dia pakai kain plekat kan, bila dia sujud tu, kadang-kadang ada orang tu bila dia sujud nampak sampai dia punya paha dia tu, lapan belakang lutut dia nampak, maka tak batal. Sebab dia nampak daripada bawah. Tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maksudlah ibu-ibu pun kalau hak pakai telekung hak separuh tu kan, biasa ada orang pakai telekung hak setai jubah. Kalau pakai telekung hak setai separuh tu, moleknya pakai baju lengan panjang lah. Kalau boleh elakkan benda tu. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak apalah, hak tu boleh kita ni balik, kaji balik nanti dalam perbahasan bab aurat semayang dan sebagainya. Okey, jadi cuma saya nak ceritanya adalah memilih pakaian yang baik, memilih pakaian yang baik dan terbaik kalau boleh untuk semayang. Dia kalau kita tengok, bila kita semayang di rumah, ikut dan ni baju apa nak pakai. Bila main surau, main masjid, baju hak elok-elok pakai. Jadi kita pakai untuk Allah ke untuk orang surau tengok? Itu cerita dia. Kan bila main ke surau, telekung, ibu-ibu tu cari telekung hak baru. Dulu telekung kat Maidin boleh dapat. Telekung harga beratus-ratus. Kan, telekung tak mau sebut lah nama apa, jadi isu pula. Tapi telekung hak mahal-mahal banyak, sampai 300-400. Kan dulu orang beli kat Maidin tak perlu orang pergi nak banyak-banyak lagi, dia borong kat Padang Besar. Tak apa, tuan panjang lah. Jadi bila dia beli telekung tu, dia pakai bila nak pergi macam program-program besar, dia pakai lah. Tak apalah, dia nak khususkan, tak mau kotor. Tapi bila hari nak semayang kat rumah tu, telekung dia bukannya latam, dia tak ada warna dah. Dia asal warna putih. Bila kita tengok tu, ni warna apa ni? Dia tak ada warna, tak tahu warna apa dah. Dia latam sungguh lah. Jadi nampak kat situ, untuk siapa sebenarnya kita ni? Bila kita dekat rumah, kita semayang isyak, semayang maghrib, tak ada dah kita buat badiah. Bila dekat surau, kita buat badiah. Jadi untuk siapa badiah tu? Untuk siapa qabliyah yang kita buat tu? Untuk Allah ke ataupun untuk orang tengok? Lagu mana? Nanti yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kita bukan tanya orang, bukan untuk tengok nilai orang, bukan kita tengok tak buat badiah, ni buat, bukan gitu. Ini untuk kita sendiri, untuk saya sendiri, untuk tuan-tuan sendiri, kita muhasabah balik bila mana ia berkaitan dengan akhlak kita, adab kita pada Allah Ta'ala. Adab kita dalam meminta kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita berdoa, bila kita meminta, macam mana cara kita meminta? Dan Nabi dah ajak, ulama dah ajak. Pertama sekali puji Allah Ta'ala, lepas kita puji Allah, kita selawat pada Nabi Muhammad. Sunnah dia cantik, bukan wajib pun, tak wajib. Kalau orang tu nak terus doa, misalnya Sayyidina Muhammad, dia tengah kecemasan ni, takkan nak start dengan bismillah, selawat apa. Dia nak contoh dia nak accident ke apa, nak lemah ke apa, kan masuk dalam gaung ke apa, dia kata doa banyak-banyak supaya Allah selamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Pakai tak ini doa lambat. Dia Fatihah dulu, dia selawat panjang, dia nak terus doa, ya Allah selamatkan kami. Adakah berdosa? Tak berdosa. Tapi dalam adab bertenang-tenang ni, kita puji Allah, kita selawat pada Nabi, kemudian kita minta keampunan dan redha Allah dulu. Sebelum pergi kepada hajat duniawi, mulakan dengan hajat ukhrawi dulu, hajat akhirat dulu. Ya Allah, ampunkan dosa kami, berikan redha, kan, berikan keampunan, masukkan kami dalam syurga dan sebagainya. Kemudian akhir sekali barulah kita minta kita punya hajat-hajat duniawi, nak minta naik pangkat ke, nak minta tu ke, minta dapat kerja bagus ke, minta apa semua benda lah. Benda hak baik-baik lah, benda hak tak baik jangan minta. Bila kita minta benda hak tak baik ni, dia punya mudarat dia nanti malaikat amin kan, takut kena kat kita balik. Jadi jangan minta doa tak baik kat orang, kan, minta nampak orang tu nak beli kereta baru, minta Allah tak jadi. Kawan ni pun pergi cerita awal sangat, saya ni dalam perancangan nak angkat kereta baru ni, kereta apa, ada kereta mahal ni. Kawan ni dah memang dengki, duduk dalam rumah tu, ya Allah, aku mohon sangat-sangat pada Engkau ya Allah, aku bersedekah pada 100 orang supaya tak jadi dia beli kereta. Dia kan nak doa benda tak baik gitu. Doa benda tak baik ni makan diri, tuan-tuan. Sebab apa Nabi SAW sebut doa dhahrul ghaib. Doa dhahrul ghaib ni doa mustajab. Macam tu doa dhahrul ghaib, kita doakan tanpa pengetahuan orang tu, mustajab doa tu. Jadi kita doakan sahabat kita, ya Allah berikanlah dia rezeki murah, berikan macam-macam semua kita doa. Ketika itu malaikat mengatakan apa pada yang pembaca doa? Walaka mislu, dan kepada engkau juga. Kawan kita dapat doa kita dapat doa malaikat. Tu yang kadang-kadang orang yang berdoa rezeki orang murah, dia murah dulu rezeki. Subhanallah lah. Tapi jangan, hati-hati dengan doa yang tak baik. Kan nampak macam-macam lah apa semua. Macam contoh kita nampak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang tu nak buat kebaikan, kita pun menghalang kebaikan dia dengan kita berdoa dan sebagainya. Wala'iyadzubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu adab meminta kepada Allah.
Adab kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bila sebut nama Nabi Muhammad, sebutkan dengan ta'zim. Jangan sebut nama Nabi Muhammad macam sebut nama kawan kita. Kadang-kadang kita sebut pasal Nabi Muhammad, cerita pasal Nabi Muhammad. Ini jadi masalah. Menceritakan tentang adab dengan beradab ketika bercerita, dua benda yang berbeza. Menceritakan tentang adab, Nabi Muhammad ni cerita tentang adab Nabi, tetapi beradab semasa bercerita, itu dua benda yang berbeza. Kadang-kadang dia cerita pasal adab Nabi, tapi cara cerita tu tak ada adab. Nabi Muhammad tu macam orang biasa baginya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ulama-ulama kita banyak yang ambil apa panggil ni, yang ambil contoh-contoh akhlak nabawiyah untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Saya teringat satu kisah cucit Nabi SAW yang bernama Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Dia adalah sahib Ratib Attas lah, kan? Yang biasa amal Ratib Attas, guru kepada Imam Habib Abdullah Alawil Haddad. Imam Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas ni adalah cucu Nabi lah, cicit Nabi SAW. Ulama di kota Hadramaut, Yaman. Satu hari dia dapat anak, baru lahir. Jadi anak-anak murid Abi Abdul Rahman ni, Abi Omar ni pergi kepada perjalanan nak pergi rumah Abi Omar tu, nak pergi bawa hadiah, bawa segala, bawa tangan lah, nak ucap tahniah dapat anak. Dalam perjalanan tu lalulah di satu kawasan ni, ada satu kawasan badui lah, ada seorang badui tu, dia tengah belah kambing semua. Dia pun tanya, ni ramai-ramai ni pergi mana ni? Ramai-ramai pergi mana? Kami nak pergi rumah Habib Umar, Imam Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Dia dapat anak, dia nak ucap tahniah kat dia. Badui tu kata apa? Saya punya keldai pun baru beranak semalam, tak ucap tahniah. Disamakan keldai dengan Habib Umar bin Rahman Al-Attas. Ni badui ya, perangai orang badui lah. Dia bukan, badui ni dia bukan, kadang-kadang dia bukan tak ada adab, dia tak tahu adab. Dia tak tahu. Macam yang badui dekat zaman Nabi, dah selak kain kencing dekat dinding masjid Nabi. Saya orang dah nak pancung dah. Nabi panggil dah sekejap, Nabi panggil dia, Nabi cakap tak boleh kencing kat sini, tak boleh, ni tempat semayang apa semua. Ya ke? Baik, minta maaf. Dia tak tahu. Bukannya dia ni. Tapi kalau ada orang zaman kita ni, kalau tiba-tiba kencing kat dinding surau ke apa, check lah, takut ada ni apa, kad kuning lah kan, maksudnya takut tak short lah, tak sihat sangat lah tu, macam pelik lah kalau dia tak tahu, kalau tak boleh kencing tu pelik lah. Mungkin dia tak sihat ke apa, jangan terus buat ke. Kadang-kadang kita pun check dulu, takut tak sihat. Kita dah pun kencing, tiba orang kita ni kalau nak katok orang tu dapat jumpa penyamun, dia katok dulu kan, tak salah pun, cuba tangkap dulu, tanya siapa orang curi kan. Tapi payahlah, dia tanya lepas dah, waktu dah lembek dah, katok lumat dah, betul baru tanya apa siapa orang curi. Dia tak ada, saya dah kena buang kerja, anak susu semua. Nak jawab apa depan Allah Ta'ala? Hati-hati kan, bukan nak backup nyamun dah, tapi orang kata kena tanya dulu lah, kena tengok dulu keadaan dia, jangan terus kata sabar Ustaz. Baik. Kemudian apa saya cerita tadi, jadi dia kata keldai saya, kau anak-anak murid dia marah, tapi sebab dia belajar adab dengan Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, okey tak apalah, jalan. Tapi ringkas cerita sampai kat rumah Habib Umar tu, maka tengah duduk lepas minum makan semua, makan gelisah nak cerita, tapi macam tak gamuk, sebab orang tu samakan keldai dia yang beranak dengan Habib Umar punya anak. Cerita-cerita semua. Lah kali dia cerita juga, Habib Umar cakap, betul lah badui tu, sebab aku dapat anak aku tak bagi manfaat dekat dia. Dia dah keldai dia beranak, dia dapat manfaat, keldai tu boleh guna, boleh buat itu. Maka sepatutnya kita jom ramai-ramai bawa hadiah, kita ucapkan tahniah pada dia, sebab keldai dia beranak. Allah, belum pernah ada dalam sejarah keldai dia beranak kita bawa hadiah pergi, tahniah, dapat apa? Nak cakap dapat apa? Dapat cucu ya, tapi pergi api wakapi yang Muhammad ni, tahniah dapat keldai beranak apa semua ni, sikit hadiah daripada kami, makanan, minuman apa semua. Maka malu semalu-malunya lah badui itu. Akhirnya badui itu menjadi orang yang tidak pernah tinggalkan majlis ilmu bersama Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Ini akhlak nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak-akhlak lain juga adalah akhlak yang mana kita sebutkan akhlak dalam beribadat. Antara akhlak semayang yang saya sebutkan tadi, sebelum saya terlupa, banyak kali kita tengok dalam banyak kitab-kitab dipesankan oleh guru-guru kita. Antaranya sebelum kita nak menjaga adab semayang, adab sebelum semayang tu, maksudnya akhlak kita sebelum semayang, adab sebelum semayang, yakni apa? Wuduk.
wuduk tu. Sebab apa? Disebutkan oleh Habib Umar bahawa khusyuknya semayang ia berkait dengan wuduk kita. Kalau wuduk tu kita lebih kurang, itu akan memberi kesan kepada semayang kita. Jadi wuduk kena jaga dah. Sebab wuduk ni dia bukan cuci tangan, dia bukan hand sanitizer, dia bukan basuh-basuh sekadar macam tu dah. Dia ibadah. Disebutkan Nabi mayyatawadda fa apa namanya? Mayyatawadda fa ahsana wudu'ah kharajat khatayah min jasadih hatta min adfarih, atau kama qala sallallahu. Nabi kata siapa yang berwuduk kemudian mencantikkan wuduknya, yakni menjaga adab-adab wuduk, maka keluarlah dosa-dosa daripada jasadnya sehingga keluar mengalir daripada jari-jarinya. Wuduk ni bukan benda biasa. Ni ada orang kadang-kadang sambil wuduk sambil bersimbang. Jadi bila wuduk tu, ibadat wuduk tu tak dijaga dengan baik, maka tak dapat kita nak beri fokus yang baik pada semayang. Memberi kesan. Bukan tak memberi kesan, dia memberi kesan. Dalam athar, di dalam sebahagian riwayat athar mengatakan bahawa orang yang berwuduk dengan sempurna dijadikan kubah cahaya di atas kepalanya. Lalu bila dia berborak ataupun dia lalai ketika wuduk, maka cahaya tu hilang, kubah tu hilang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka itu saya sebutkan tadi, adab ni dia bukan berkisarkan tentang cara pakai kasut, cara pakai baju, cara naik kereta. Dia bukan berkisar yang itu aja. Dia berkisarkan daripada mula-mula kita buka mata sampai kita pejam mata, penuh dengan adab-adab Islam, adab-adab Nabi yang perlu diamalkan. Tapi bila kita fokus yang itu tadi, kanan, yang kecil-kecil, kita nampak yang ini saja, tu yang kita rasa tak penting. Tak apalah, yang ni biar budak-budak pasti, budak tadika mengaji dah, kita tak payah. Ya, kadang-kadang mak ayah kadang-kadang nampak anak nak makan, cucu nak makan, baca doa lo, doa tak baca lagi tu. Dah pak dia dah dua ketua dah ayam makan, doa tak baca. Tapi anak dia suruh baca doa. Baca doa lo tak baik, tak baca doa. Ni kadang-kadang kita terlepas pandang bab tu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bukan nak kata macam tu, tapi ialah adab kita. Adab kita dengan isteri, dengan anak-anak, bahkan dengan makhluk Allah keseluruhan. Adab kita dengan alam sekitar. Berapa ramai orang buang sampah suka hati. Tak mana kau dan ni buka apa tu? Tingkap kereta. Benda apa boleh tengalung lah, buang. Ustaz Ahmad kadang-kadang tengok cermin tu, ada orang tak? Tak ada orang. Dia tak tahu Allah ada. Berdosa, bukan masalah tu, masalah akhlak kita dengan alam sekitar. Alam sekitar ni makhluk Allah SWT ni. Ni semua makhluk Allah ni, pokok makhluk Allah, jalan makhluk Allah, semua makhluk Allah Ta'ala. Bahkan dia ajarkan cara kita meludah pun ada adabnya. Sebab apa? Sebab di hadapan kita Allah SWT. Ada satu orang tuan guru di Kedah, almarhum Tuan Guru Haji Rifai. Dia kalau cakap Allah suara slow cakap. Bila orang tanya sebab apa, dia kata malu Allah Ta'ala, cakap kuat-kuat. Dia kata Allah tengah pandang kita cakap kuat-kuat. Subhanallahal azim. Ini akhlak dia, adab dia. Tapi takkanlah tuan-tuan jumpa orang yang sembang kuat tak ada adab dengan Allah Ta'ala, jangan tu. Kan, ini masing-masing lah, maqam masing-masing. Kan, ada macam contohnya Pak Sumit di Kedah yang bercakap tidak pernah membelakangkan kiblat. Sebab dia tak mau bila bercakap tu dia mesti pandang kiblat. Sebab dia rasa bila macam mana dia nak bercakap dengan orang tapi membelakangkan Allah SWT. Ni adab mereka ni tinggi lah. Kita tak boleh nak buat-buat. Kita tak boleh nak buat-buat. Kalau kita benda kecil pun tak dapat nak buat, tak dapat nak jaga. Jadi nak buat benda yang besar tu, nampak buat-buat tu nampak sangat. Nampak terlalu buat-buat. Dia faham tuan-tuan? Dia nak buat benda kecil dia tak buat pun. Nak terus buat benda yang besar supaya orang nampak dia macam ni punya si fulan ni. Jadi bila dia buat terus benda yang besar, akan jelas kelihatan buat-buat dia tu. Dia punya buat-buat tu jelas kelihatan. Kau pegang tasbih lah 24 jam bila orang sembang ada. Jom makan lu. Bismillah. Tahan tangan tu tengok tak habis gini. Yang angkat banyak ke ni. Nak pusing tu. Jadi bila dia buat macam tu, orang akan makin jauh dengan dia dan menyebabkan orang tak suka dengan dia dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak. Sebab itu ada perkara-perkara yang juga daripada sudut akhlak dan adabnya adalah ada 3 perkara yang ulama sebutkan bahawa jangan kita cerita ke orang. 3 perkara. Ini dalam bab akhlak, bab adab. Dan ia juga ada mudarat lain kalau kita buat. 3 perkara tuan-tuan. 3 perkara ni jangan cerita ke orang. Yang pertama harta. Jangan cerita ke orang. Bila kita hari ni banyak orang lah ni duk nego sikit laku apa semua duk buka Facebook. Nak tarik orang tujuan dengan dia, kan? Main saham ke apa ke, orang ni akaun saya ni banyak ni 100,000, 200,000. Jom sama-sama dengan saya. Okta FX. Hari ni buka YouTube ya Okta FX, Facebook ya Okta FX.
Dah mufti kata haram dah, cukup lah. Kan, main apa lagi? Tapi haram dah, cukup. Tak payah banyak-banyak. Dia forex dah, cukup lah. Tak kisahlah siapa yang promote dia tu. Hak promote dia tu walaupun pakai kepiah, pakai serban pun, kalau dah jahil juga. Jadi kita ni ikut apabila mufti kena haram dah, cukup dah. Tapi hari ni orang main lagi. Jadi dia bertayang, tujuh harta dia, nega. Hak lagi teruk sampai baring, buh duit atas badan tu. Dia lupa korun kaya lagi. Tak apalah, saya tak mau cakap lebih lah. Cakap lebih ni kata ni pula kan. Tapi kita nak kata benda tu tak baik lah. Jangan jayang harta kat orang, sebab dia boleh timbulkan ain. Timbulkan ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa jangan cerita kat orang, sebab dia banyak faktor, boleh menyebabkan orang dengki, boleh menyebabkan orang khianat, dan paling sedih menyebabkan orang kecil hati. Yang dia cerita tu pula orang tak ada duit depan dia. Salam saya makan daging wagyu tau. Dekat kedai binatang tau. Tentang kedai binatang. Tapi sebut Kelantan lah, Menatih kan. Minit tu lah kan. Jadi dia makan kat situ, harga semalam 2,000, 3,000. Syok, daging dia lain no. Lain daging dia no. Hak kawan depan tu tunggu setahun sekali, tu pun korban. Tu pun kalau AJK tak bagi sama-sama lepas banyak sangat. Maksudnya dia dapat. Kalau tak, pakai tak dapat lah, nak merasa. Tuan-tuan, sungguh saya 2 kali pengalaman korban di Kemboja. 2 kali pengalaman korban di Kemboja. 2000 tak silap saya 2012 sekali, 2013 pi Kemboja. Ikut ustaz saya pi korban kat Kemboja. Tuan-tuan, dekat tapak semelih tu kulit pun tak ada, licin lepas sapu. Nak begitu perlunya dan sangat-sangat teringinnya makan daging. Salihan saya nak jangan bersih. Tak ada jangan lupa, tak ada hicin. Lepas nak kulit ke semua nak, pasal nak bersungguh. Ni kita pun cerita pasal kita makan daging lah, apa mahal lah. Semalam makan bil semua. Itulah bil semua 10,000, tapi duit ada kan, tak apalah 10,000 sekali-sekala. Kawan depan tu dah lah macam-macam masalah, duit tak ada apa semua. Jadi kecil hati dah. Ni kita katakan ni tak baik kat situ. Tu yang kita katakan berhati-hati. Kemudian yang kedua, yang benda jangan share dengan orang, jangan diceritakan kepada orang. Antara adabnya adalah jangan share umur. Umur jangan share dengan orang. Umur jangan share dengan orang, dan jangan tanya umur orang, tak ada adab. Jangan tanya umur orang, tak ada adab. Melainkan satu keperluan. Polis tanya apa dekat balai polis nak buat report nama, umur berapa? Umur tak boleh. Adab dia tak boleh beritahu. Memang payah kerja. Bila dah selesai ni, kena beritahu lah. Hak tu benda-benda yang keperluan lah. Maksud saya ni yang tak ada apa ni, kita tak ada apa-apa, sekat nak kenal dengan dia, kenal dulu. Nanti lama-lama kita tahu sendiri umur dia. Bukan first pertemuan tanya umur, tidak bagus. Bukan adab Nabi SAW. Ini ada hadis ada hadis musalsal ya. Imam Syafi'i tanya kepada Imam Malik. Imam Syafi'i, saya bersama dengan Muhammad, pernah orang tanya saya macam tu, pernah juga. Kan saya dijemput masa tu, salah silap saya di JKR Johor lah, masa tu saya ceramah. Jadi dia punya tu tanya apa saya, Ustaz umur berapa sebelum nak start ceramah tu. Saya kata nanti tanya masa saya tengah ceramah, angkat tangan masa tu. Sebab ada jawapan tu, sebab jawapan tu umum. Jadi bila habis semua tengah-tengah ceramah tu, ada soalan apa dia tanya, Ustaz nak tanya soalan tadi tu, Ustaz umur berapa? Maka saya jawab seperti mana Imam Malik jawab, iqbalu fi sya'nikum, buat kerja kamu, jangan sibuk umur orang. Itu jawapan dia. Itu jawapan Imam Malik, bukan jawapan saya. Imam Syafi'i tanya kepada Imam Malik, berapa umur tuan guru? Imam Malik cakap, iqbalu fi sya'nikum, sibuk hal kau cukup, jangan sibuk hal umur orang. Sebab dia memberikan kesan yang tidak baik sekiranya tidak ada keperluan. Apa kesan tak baik dia? Kesan tak baik dia banyak. Satunya, bila tanya umur orang ini, kalau terlalu muda boleh memandang rendah kepada si fulan. Kalau terlalu tua boleh menyebabkan dia tidak menghargai seseorang. Contoh dia macam apa? Contoh umur apa ni? Umur ni. Saya tengok umur macam bayar-bayar saya kan. Sebab masuk kelas sekali, pergi mengaji masuk kelas sekali, mengaji alik batal sekali, tak pun mengaji Quran sekali lah. Dapat umur janggut, jangan bau nyambang bagai ni. Tua lah ni kan. Abang minta maaf lah, tengok macam ni lah. Umur apa ni? Saya umur 60 dah. 60 dah. Mengaji Quran tak reti lagi no. Dia dah pandang rendah lah. Tu. Mengaji 60 mengaji mangkok lagi no. Mengaji macam siap masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim, macam siap masuk Islam tak? Kan? Jangan pandang rendah. Kalau umur terlalu muda pula, umur apa dah? Umur 23. Muda lagi, bayar-bayar cucu saya.
Ingat tua sangat. Dia memang rendah lah. Daripada tadi ustaz trainer lah. Lah. Mula-mula ustaz duduk mana? Ustaz umur berapa? Sampai umur 20. Bukan saya lah ni, bukan saya ni, saya buat contoh. Ustaz umur berapa? Saya umur 20. 20. Wah, habis entah duduk sini, entah tu Tadi ustaz entah tu ni orang lah. Minta maaf tuan, ini hati-hati. Bukan hormat umur dia, hormat title dia. Kalau dia ustaz, kalau dia imam, kalau dia bilal, kalau dia datuk, kalau dia syekh, kalau dia mufti, umur dia berapa pun. Title dia. Yang kita hormati tu apa yang dia bawa, apa yang dia pegang. Kalau kita hormat pada umur dia pun, siapa si fulan itu. Kadang-kadang kalau kita mengaji alim, kita sampai khatam Sahih Bukhari, khatam Kutubus Sunan Sittah dan sebagainya, hadis ni sampai 100,000 dalam kepala. Bapak kita orang jahil, bapak kita ni tak ngaji agama. Takkan kita nak balik, kita nak suruh betul, ayah cium tangan, ayah cium tangan dia. Pasal saya lagi alim daripada ayah. Adakah itu adab dia? Tak. Habis saya lagi alim daripada dia, ustaz. Yalah, awak lagi alim ilmu daripada dia, tapi ada title ayah pada dia. Walau dia kafir sekalipun, awak kena hormat dia. Yang tak boleh tunduk pada dia adalah pada apa? Pada bab maksiat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahli umur. Yang ketiganya apa dia? Tak boleh share dengan orang, tak boleh kongsi kat orang, iaitu tentang keluarga. Ni dapat anak, tunjuk kat orang. Post Facebook, Instagram, WhatsApp. Anak boleh minum dia, post. Anak boleh makan, post. Anak boleh. Berdosa tak Ustaz? Tak berdosa, tapi berhati-hati. Adakah boleh post? Kalau saya lah, saya post pada yang kenalan-kenalan dekat ya. Sebab orang yang lain ni kita tak tahu. Dia takut ada ainul haq. Berhati-hati. Tapi tengok sahabat-sahabat kita lah ni buat macam mana? Dia post, dia tutup muka anak dia. Itu selamat sikit lah. Bagi saya dia selamat lah. Boleh pun, bukan tak boleh. Tapi orang kata kalau boleh janganlah nampak muka, takut nampak ain. Jadi ain ni benda yang ain kalau nak panjang lagi bagi 12 halaman. Panjang ain tu panjang lah. Tuan-tuan pun mungkin pernah dengar. Ain tu dia satu benda yang hak. Sahabat Nabi pernah kena ain sampai hampir-hampir mati. Dan cara nak berubat ain ni payah. Nak cari orang nama ain senang, nak berubat ain tu payah. Jadi kita hati-hatilah. Jangan sampai kena ain. Bukan semestinya baby share pasal benda lain. Ni baby ni contoh. Maksudnya bukan semestinya kita share pasal anak kita. Ni contoh benda lain ni, contoh share apa? Inilah anak boleh apa SPM bagus pun dia share. Boleh bagus. Tapi sederhana. Ini sampai 100 penduduk yang ada di kampung tu dia share WhatsApp seorang-seorang. Nak tak anak dia dulu SPM. Payah, bahaya. Dengki orang dan sebagainya. Berhati-hatilah kita, berhati-hati dalam apa sudut. Kalau tengok orang Arab, biasa dia kata lepas betul apa? Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Biasa orang Arab dia bubuh benda tu lah, nak elak daripada kena ain. Ain ni kalau kena yang kuat betul bahaya tuan-tuan, payah. Kawan saya dekat Yaman tu separuh ni lumpuh ni. Pasal dia qasidah suara sedap. Ain kena ain tu pasal separuh muka lumpuh. Dia bukan benda-benda. Satu orang tu dia makan Indomie di Yaman ni. Dia makan Indomie, dia makan 5 bungkus. 5 bungkus tu dia makan dia seorang. Badan besar, badan semangat lah. Satu orang tegur dia, oi, makan banyak dia senyum lah. Sebulan 2 bulan dia sakit macam tu dia, lepas tu dia sakit, dia demam 2 bulan, lepas tu dia meninggal. Kena ain. Jadi ain bukan benda biasa. Ain ni ada dalam Nabi pandangan dalam hadis Nabi Muhammad, bahkan dalam Islam. Jangan pula kalau orang kata ni tak ada pun mengikut kajian sains. Tak, ini dalam hadis Nabi sebut dah cukup. Tak payah kita nak buat kajian apa semua. Hadis Nabi kata ada. Kita ni tak perlukan logik akal, perlukan iman ni untuk percaya benda ni. Baik. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu akhlak kita lah. Akhlak kita dalam bab kita menjaga 3 perkara tadi tu. Akhlak kita dengan seluruh makhluk Allah, dengan Allah dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga akhlak kita dalam bermuamalat dengan orang, bila nak bergurau dan sebagainya pun kena tengok. Kadang-kadang kita bergurau ni kita takut dalam kita bergurau tu, lepas kita jumpa kawan-kawan, lepas tu kita minta maaf balik. Takut kadang-kadang tergurau tu ada sakit hati. Kawan-kawan ni dia simpan kan, tak perasan. Itu kita bimbang tu, takut nanti jadi hujah depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta maaf kalau ada salah silap dan sebagainya. Banyakkan bertanya, banyakkan merujuk. Bila mana dalam satu perkara tu banyakkan merujuk. Itu adab kita sebagai seorang hamba Allah. Bila tak tahu bertanya. Sebab apa? Firman Allah, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Semua bab, bukan satu bab, semua bab. Bab agama lagi-lagilah, sebab berkat dosa pahala. Bab apa pun, nak masuk surau, nak buka akaun,
tapi tak tahu, kenalah tanya. Itu contoh dia lah. Takkan tuan-tuan pipi kopok aircon tu, ketuk bagi bunyi, dah rosak, dah mudarat. Salam Muhammad, tak tahu tanya. Nampak apa lepas buat tu, roboh-roboh tu, tanya dulu. Tu cerita dia. Bukan terus pam tanya. Ni adab kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tak tahu jalan, tanya. Supaya kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikurniakan apa dipanggil ni? Dikurniakan seorang dikurniakan rahmat Allah dan barakah, menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita nak pi tanya apa? Nak pi mana-mana, nak rujuk orang dalam kita nak bertanya. Sekarang dah ada Waze, tapi Waze banyak kali salah. Saya pernah sekali Waze sampai kat gubuk mana tu, banyak kali salah juga, bukan betul pun. Sama juga tuan-tuan, kalau tanya dengan orang, Ustaz macam nak Tuan Haji macam nak pergi sana nak pergi sini, kadang-kadang pun dia cerita okey kanan, lepas tu kiri, lepas tu roundabout tu ambil nombor 2, lepas tu dia cerita tu pun tuan-tuan bukan ingat semua pun. Macam itulah Quran. Kita nak terus direct dengan Quran. Tak mau sesat, pegang Quran, tengok Quran. 30 juzuk tu dia tahu semua syarah kan? Tak tahu. Rujuk ulama. Pasal kita tak tahu semua. Bukan senang nak buka sendiri cari, sesat lagi, payah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, tanya jalan sama. Tuan-tuan kalau tanya jalan, nak tanya jalan, tanya dengan orang Kedah. Kalau saya orang Kedah, biasa di Kedah kalau tanya jalan dengan orang Kedah, tanya arah, insya-Allah susah nak sesat. Dia peratus nak sesat tu payah. Pasal orang Kedah ni kalau bab nak menerang arah tu memang lain sikit. Tuan-tuan sampai kat Al-Ustaz ke mana-mana kan, tuan-tuan dia belum tanya kenal Haji Tahak tak? Kenal Haji Tahak. Rumah sama mana? Sampai rumah dia tak tahu jalan ni. Okey, straight hanturis ni. Sat lagi ada simpang hak kanan tu, masuk lagi ada satu pokok pucuk butak tu kan, ada pokok jering tu, berhenti tang tu, tanya orang. Itu jawapan dia. Sampai tang tu tanya orang. Baik. Kawan ni pun naik kereta bos sampai tang tu berdiri. Tanya orang kat situ pula. Ni nak pelong nak tanya rumah Haji Tahak mana? Rumah Haji Tahak. Okey, hampir kot ni. Sat lagi ada satu simpang kecil hak alus tu. Sampai kat ujung sebelum ban tu. Masuk kiri, lepas tu straight kat situ, sikit sampai ada satu kedai tu, kedai lepas jual ayat-ayat menet tu, ayat nira nipah semua tu. Berhenti tang tu, tanya orang. Memang itu style dia, memang biasa kat situ. So saya tengok kalau macam tu, sampai sini tanya orang, sampai tu tanya orang, last kali dia keluar kampung macam tu, tak jumpa rumah dah. Tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tu saja saja selit je. Yang penting kita menjaga adab-adab kita dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk Allah, dengan binatang dan sebagainya. Maka bila kita jaga akhlak dan adab ini, kesimpulan daripada apa yang saya nak cerita pada malam ini, nak bagi tahu yang akhlak dan adab, ilmu akhlak dan ilmu adab bukannya dia dalam lingkungan adab pakai kasut, adab pakai selipar, adab masuk rumah, bukan yang itu je. Bermakna adab ni benda yang besar. Sebab itu ulama bersungguh-sungguh jaga benda ni, sebab ia berkait daripada kita buka mata sampai kita pejam mata, daripada kita mula keluar ke muka bumi Allah sampai hari yaumul liqa, sampai hari kita bertemu Allah. Semuanya itu penuh dengan adab-adab yang perlu diamalkan, yang kita pelajari daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengetahuan yang baik serta keampunan dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita. Saya mohon ampun dan maaf kalau saya ada terkasar bahasa, saya terkurang adab, terkurang sopan, tersalah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afwan minkum.